Dan seterusnya kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Namun difahamkan bahawa tetamu kita sudah pun berada di talian bersama dengan kita. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Encik Jamaluddin Abu Bakar, Setiausaha Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air, yang mana kita akan meninjau persidangan Sea of Solutions SOS 2021. Terima kasih Encik Jamaluddin kerana sudi bersama kami. Terima kasih, Terence. Sea of Solutions merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk mencari solusi kepada isu pencemaran plastik di lautan. Untuk membuka tirai perbincangan kita ingin selami sedikit apakah sebenarnya konsep-konsep yang bakal diangkat oleh Sea of Solutions. Terima kasih, Terence. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Sea of Solution ini merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh United Nations Environment Programme bermula pada tahun 2019. Dan pada tahun ini Malaysia telah dipilih sebagai co-host untuk melaksanakan program ini. Dan kita lihat ini adalah satu pengiktirafan daripada pihak United Nations terhadap usaha Malaysia untuk menangani pencemaran sisa marin, sisa plastik marin. Dan program ini menghimpunkan pemegang-pemegang taruh, pemain-pemain dan juga pemain industri daripada pelbagai sektor untuk bersama-sama berbincang dan berbahas bagaimana cara terbaik untuk menangani pencemaran sisa marin ini. Jadi tahun ini program ini dilaksanakan sepenuhnya secara atas talian bermula daripada semalam 16 hari bulan dan akan berakhir esok, menghimpunkan lebih kurang 40 panel yang hebat-hebat dan 10 daripadanya adalah daripada Malaysia dan lebih kurang 700 penyertaan daripada seluruh dunia. So tema SOS pada tahun ini adalah Accelerating Solutions to Reduce Plastic Waste. Dan ini bertepatan dengan keadaan semasa di mana pencemaran plastik di lautan dan pesisir pantai semakin lazim dan malah bertambah serius apabila berlakunya pandemik COVID-19 dan menyaksikan peningkatan penggunaan plastik sekali guna. Jadi terdapat 6 sesi interaktif dengan tema yang berbeza sepanjang 3 hari program ini dijalankan, iaitu antaranya akan dibincangkan melibatkan tindakan menangani pencemaran dari pelbagai sudut dan terutamanya kita akan bincang kenaan dengan perubahan gaya hidup kepada gaya hidup yang lebih lestari, penggunaan green packaging, pengukuhan peranan pihak berkuasa tempatan. Ini adalah satu important integral aspek yang perlu dilihat dan juga pendekatan untuk rantaian nilai kepada whole life cycle approach dan juga berbincang berkenaan dengan tanggungjawab pengeluar iaitu extended producer responsibility dan juga ekonomi kitaran. Dan kita juga memaparkan ikrar-ikrar pledges daripada individu berpengaruh atau influencer untuk menyatakan sokongan dan ikrar dalam menangani pencemaran plastik di lautan. Sebelum kita meninjau dengan lebih lanjut berkenaan dengan isi kandungan program, termasuklah juga ucapan yang bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar kita, ingin saya bertanya tentang solusi kepada pencemaran lautan. Ada pihak yang berkata bukan sahaja pencemaran disebabkan oleh sisa plastik tetapi pencemaran yang disebabkan oleh sisa daripada industri perikanan yang perlu dipertanggungjawabkan dalam pada kita mengurus keadaan lautan kita yang semakin tercemar. Jadi apakah sebenarnya solusi yang boleh dibawa, yang boleh dijalankan oleh negara seperti Malaysia yang juga mempunyai kawasan perairan yang luas dan berdepan dengan situasi yang sama ni, situasi sejagat yang dialami oleh seluruh umat manusia. Apakah antara solusi yang boleh kita bawa ke hadapan untuk mengatasi masalah ini? Okey. Terima kasih, Terence. Sebagaimana yang Terence maklumkan tadi, Malaysia ni merupakan sebuah negara maritim. Garis pantai dia ada 4,800 km panjangnya. Dan kita ada habitat 619 spesies karang keras. Dan perairan Malaysia juga termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang yang menempatkan 80% spesies batu karang dunia. Wow. Itu satu. Dan ekonomi kita juga dijana daripada sektor perikanan dan pelancongan dan sangat bergantung kepada kelestarian ekosistem lautan negara.
So Terence kata maklumkan tadi ada sisa daripada plastik dan juga ada sisa daripada sektor perikanan ya. So kita anggarkan ya 80% sisa marine ini sebenarnya berpunca daripada daratan, Terence. Bukannya berpunca daripada lautan tu. Dan 80% pula sisa yang kita kumpul adalah plastik, kan? Jadi yang menjadi puncanya adalah daripada land base ya. Land base. Kenapa berlaku begitu? Sebab Malaysia ni banyak hujan. Sekarang ni pun musim hujan banyak. Jadi sebab tu kita nak mengatasi mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Sampah berselerak merata. Bila hujan turun, kita ada run off surface. Bila hujan turun, dia terus masuk ke tributaries atau sungai-sungai, anak-anak sungai, dan akhirnya akan berada di lautan. Ya. Jadi itu sebenarnya solusi yang perlu kita tangani. Punca atau kita panggil at source tu yang perlu kita buat intervensi sekarang ini. Jadi pencemaran lautan ni, jadi plastik ini pula, kalau Terence tak tahu, plastik ini dicipta pada tahun 1907, Terence ya. Wow. Okey. 1907 plastik ini dah dicipta. Dan jangka hayat plastik ini boleh sehingga 1000 tahun. Wow. Tidak terurai. Jadi secara logiknya tiada satu pun plastik yang dicipta sejak tahun 1907 telah terurai. Apa yang berlaku bila dia masuk ke dalam water body? Dia akan jadi mikroplastik. Bila jadi mikroplastik, akan dikonsum oleh hidupan lautan dan akhirnya dia termasuk juga dalam rantaian makanan manusia. Ya? Dan kita bimbang akan ada berlaku kepada potensi mengganggu kesihatan pada manusia yang kita tidak sedar. Ya? Dan ada kajian menunjukkan mungkin sekurang-kurangnya ada 2 kredit kad yang dia dikonsum oleh manusia pada sekarang ini. Dan kita risau kredit kad tu pula platinum. Disebabkan oleh mikroplastik yang kita konsum. Jadi soalan tadi berkenaan dengan solusi itu, maknanya kita perlu mencari jalan yang terbaik nak buat intervensi supaya dapat kita kurangkan kebocoran atau leakages plastik ini ke dalam water body atau di lautan. Itu dia punya ultimate goal kita lah, Terence. Ya, bukan kadang-kadang kita rasakan pembuangan sisa plastik ke dalam lautan ini adalah secara langsung di mana manusia mencampakkan plastik itu ke dalam laut. Tetapi setelah mendengar penerangan itu tadi, saya rasa kita semua lebih menyedari tentang hakikatnya bahawa plastik ini dari daratan. Puncanya adalah dari daratan dan akhirnya akan sampai ke lautan. Dan sungguh menarik sekali untuk kita ketahui bahawa tiada satu plastik pun yang terurai sejak 1907. Seterusnya, KASA giat menjalankan pelaksanaan Pelan Hala Tuju Sifar Plastik Sekali Guna 2018-2030 di mana tindakan dan strategi yang dilaksanakan adalah secara berfasa untuk mengurangkan penggunaan single use plastik. Apabila kita membeli belah di pusat-pusat membeli belah, akan ada surcharge untuk penggunaan plastik. Namun sejauh mana keberkesanan pelan ini yang mana sasarannya, harapannya semoga tercapai 2030 nanti. Tapi setakat ini bagaimana? Adakah pelan ini berkesan terhadap penggunaan single use plastik ataupun plastik sekali guna oleh masyarakat tempatan? Okey, bagi pelan Hala Tuju, kita punya sifar plastik sekali guna ni, kita melaksanakannya sebagai macam Terence maklumkan secara berfasa. Jadi untuk fasa pertama ni kita nak advocating to the major public akan masalah yang boleh disebabkan oleh single use plastik ya. Jadi pada masa sekarang ni kita telah berjaya melaksanakan di 2 negeri, iaitu di Pulau Pinang, di Selangor dan di 3 negeri ya, Kuala Lumpur. Dan negeri Johor telah mula mengikuti kita untuk mengenakan charge kepada penggunaan plastik sekali guna semasa membeli belah, dan akan diikuti oleh kerajaan negeri Kedah dan juga Perlis ya. Dan kita harap seluruh negara dapat melaksanakan perkara ini. Kita berhasrat untuk mengubah gaya hidup kita ni ya, Terence ya. Kalau boleh kita gunakan beg-beg plastik yang kita dapat daripada program-program majlis-majlis tu. Ada banyak kita dapat goodies dan kita dapat beg tu.
Dan daripada kita simpan di rumah buat semak, kumpul habuk, baik kita bawa masuk dalam kereta, jadi kita boleh kurangkan plastik sekali guna tu ya. So keberkesanan dia tu macam Pulau Pinang, mereka telah berjaya mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dan juga meningkatkan charge untuk plastik di Pulau Pinang adalah RM1 sekarang ni ya. Di Selangor masih lagi 20 sen dan kebanyakan negeri akan mengenakan charge di antara 20 sen ke 50 sen untuk penggunaan plastik sekali guna ini juga. Selain daripada itu, Terence, kita juga sedang dalam memuktamadkan ada 2 dokumen penting untuk menyokong roadmap ni, iaitu pembangunan dasar dan pelan tindakan sistem marin kebangsaan 2021 hingga 2030, dan dasar ini berperanan sebagai rujukan dalam tadbir urus pengurusan sistem marin yang merangkumi penggubalan dan pelaksanaan dasar, mengguna pakai teknologi baharu dalam mengurangkan sisa plastik dan penyemaran lautan, serta beberapa pendekatan holistik lah. Dan selain daripada itu, kita juga akan melancarkan rangka kerja pelestarian plastik 2021-2030 untuk turut menyokong roadmap yang telah kita laksanakan pada tahun 2018. Jadi rangka kerja pelestarian plastik ini akan mengetengahkan pendekatan ekonomi kitaran ya. Dan seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam RMK 12, bahawa ekonomi kitaran ini adalah satu cabang ekonomi yang perlu kita perluaskan di masa akan datang untuk mengurangkan sisa bukan hanya plastik tapi banyak lagi sisa-sisa lain yang ada di Malaysia ini. Dan kementerian juga merupakan focal point bagi usaha sama serantau dan antarabangsa seperti Intergovernmental Oceanographic Commission IOC di bawah UNESCO, inisiatif segitiga terumbu karang CTI, dan juga Coordinating Body on the Seas of East Asia COPSI di bawah UNEP. Baik, kita akhiri perbincangan kita dengan membincangkan peranan KASA dalam persidangan yang bakal dianjurkan nanti, termasuklah ucapan yang bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri kita. Silakan. Terence, sebenarnya ucapan Menteri telah dilaksanakan semalam. Semalam telah dilaksanakan upacara perasmian untuk program ini, dan peranan kita sebagai co-host ni adalah untuk menyediakan dan juga membantu UNEP untuk mendapatkan panel-panel yang boleh kita ketengahkan untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem marin ini. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, saya nak berkongsi sedikitlah beberapa tips ya untuk mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Jadi kalau boleh, langkah yang paling mudah untuk kita buat, kita refuse. Yang pertama, refuse. Kita refuse plastik, refuse straw. Straw ni, straw plastik kalau kita pergi mana-mana minum, semua straw plastik ni yang paling popular lah Terence ya. Dan ini juga adalah satu nuisance ya. Straw ni tak boleh diguna pakai lagi, dan kita boleh lakukan perkara yang sangat kecil itu ya. Straw saja. Tak perlu pun plastik, straw saja kita elakkan. Jadi hindari penggunaan plastik semula, bawa beg sendiri, ya, bekas makanan, bawa mangkuk tingkat, tupperware semua boleh bawa. Dan juga elakkan penggunaan penyodot mikronan pada plastik tadi. Kita semua plastik, dan juga mohon supaya kita ni bila melihat sampah, kita jadi orang terakhir yang melihat sampah itu. Baik. Ini yang kita nak ya. Dan saya nak akhiri dengan satu pantun. Sea of Solution diberi nama wadah bicara membincang formula. Sistem marin mengancam nyawa. Laut bersih, masyarakat sejahtera. Terima kasih Terence, terima kasih Artian. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jamal berkongsi bersama kami dan mewakili pihak KASA dalam perbincangan ini. Boleh kita dapatkan sedikit sebanyak tips daripada apa yang dibincangkan tadi. Namun apabila kita melihat straw kertas itu tadi, bekas yang mengandungi straw kertas tadi kadang-kadang plastik juga. Jadi mungkin kita harus melihat semula kepada situasi ini di mana bekas yang mengandungi bahan-bahan yang kita gunakan sekarang ini adalah juga diperbuat daripada plastik. Jadi apakah mesej yang cuba disampaikan di situ tentang plastik boleh kita dalami dan harus kita juga gunakan sebagai kayu pengukur untuk tindakan-tindakan kita selanjutnya.